Pada Khamis, Kementerian Pengajian Tinggi KPT ada memaklumkan mereka akan meneliti kaedah terbaik untuk menghantar pulang pelajar-pelajar yang masih berada di kampus ke rumah masing-masing. Dan keutamaannya ketika ini bukan hanya untuk menghantar pulang mereka tetapi mereka pulang dalam keadaan selamat dan sihat. Dan kerajaan juga sebelum ini ada mengumumkan untuk menanggung sepenuhnya bantuan makanan untuk 74,530 penuntut yang tidak dapat pulang ke kampung halaman akibat daripada PKP. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai pelajar-pelajar yang berada di kampus sepanjang tempoh PKP ini, melalui Skype sekarang, Khairul Amirin Khairuddin, Timbalan Naib yang di-Petua Kebajikan dan juga Infrastruktur Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia UPM untuk berkongsi khabar terbaru warga universiti itu di kampus. Assalamualaikum Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairul, pertama sekali apa khabar Khairul yang dan juga rakan-rakan di yang lain yang berada di kampus ketika ini? Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Setakat ini kami pelajar di PM alhamdulillah keadaan baik, makan, minum pun cukup, keselamatan dan juga kebajikan pun terjaga. Dan sekarang ini kita ada lebih kurang di kampus Serdang, kita ada sebanyak 1,370 pelajar. Dan manakala di Bintulu pula, kita ada lebih kurang 897. Jadi keseluruhan pelajar UPM yang berada dan tak terpula ada lebih kurang dalam 2,200. Khairul, kalau kita lihat di Khairul sebutkan tadi ada 1,000 lebih pelajar UPM yang berada di kampus ketika ini. Bantuan bagaimana yang mereka perolehi? Makan satu hari berapa kali? Adakah semuanya mencukupi dan adakah ini orang kata duduk diam saja dekat kampus pun semua cukup? Ya, betul. Alhamdulillah setakat ini makanan yang kita terima iaitu 3 kali sehari lah yang peruntukan yang diberikan daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Dan dengan tambahan juga makanan daripada sumbangan orang ramai, sumbangan NGO, sumbangan syarikat-syarikat juga menerima keperluan barangan asas seperti beras, telur dan juga keperluan diri lah. Macam sabun, seperti kepada wanita, kita ada tuan wanita dan sebagainya. Dan saya boleh cakap rasa-rasa kat sini semua cukup. Dan keadaan sini memang nanti walaupun berada di jauh daripada family, tapi dengan hadirnya sumbangan dan juga bantuan daripada kementerian dan pihak UPM, kita sama-sama dapat berfungsi lah dengan segala sumbangan yang ada dan sebelum dikatakan semua cukup. Dari shampoo, sabun, makanan yang 3 kali sehari, pagi, tengah hari dan juga malam, saya rasa cukup untuk pelajar di sini. Maksudnya penyelarasan berjalan dengan lancar dan diuruskan pihak MPP seperti Khairul dan juga rakan-rakan lain juga turut membantu menyelaras bantuan ini? Yes. Untuk tim gerakan yang ada di sini, kita dengan kerjasama HEPA, Halal Wal Fajar, Bahagian Halal Fajar dan juga beberapa agensi sukarelawan yang turut untuk membantu dari segi gerak kerja dan juga penyelarasan data, bahagian makanan. Dan kita juga berkolaborasi dengan beberapa NGO seperti Chapter Yon UPM, Kedemaian Foundation dan sebagainya. Di bahagian makanan, pembuatan face shield dan bermacam lagi lah yang UPM dengan inisiatif kita bersama kita lakukan banyak inovasi dan juga penciptaan yang boleh bantu kepada orang lain yang ada di UPM juga di luar UPM. Walaupun tidak ketinggalan juga, kita di barisan UPM ni kita tidak lupa kepada mahasiswa luar kampus. Untuk mahasiswa luar kampus, kita juga berikan bantuan barang yang perlu asas 5-2-2 iaitu kertas, 2 kilo gula, 2 kilo tepung, paket minyak masak. Jadi saya rasa alhamdulillah dengan bantuan ni sedikit banyak dapat menambah kerja lah yang terkadang dan masih berada di sini. Khairul, saya pertama sekali saya ucapkan tahniah kerana UPM antara universiti yang juga turut menyumbang membantu membuat inovasi. Sebelum ini ada cipta robot untuk disinfek dan pelajar-pelajar juga ada turut membantu kaki tangan dan juga pensyarah untuk mewujudkan memastikan robot itu berjaya membantu meringankan beban mereka di Barisan Harapan. Tetapi dalam masa sama, bila kita sebut mengenai pelajar di universiti ini, kita juga memikirkan mengenai proses pembelajaran. Adakah proses pembelajaran berjalan seperti biasa ataupun pihak universiti ataupun pensyarah mungkin sudah beralih kepada pembelajaran dalam talian e-learning?
kalau mengikut kalender akademik yang telah dikeluarkan oleh kerana yang di mana Chancellor akademik, iaitu kita buat masa sekarang ni kita akan buka balik secara fizikal 1 Jun. 1 Jun. Walau bagaimanapun pun, dalam tempoh sebelum 1 Jun ni kita juga memberikan lepas kepada kita untuk membuat pelanggan kepada pelajar-pelajar yang ada di rumah dan sebagainya. So sedikit banyak dapat bantulah dari segi pembelajaran dan pengajaran. Kita dapat yang bantu untuk pelajaran ke di dalam sepanjang pun. Khairul, lagi satu Khairul, kalau melihat kepada seperti yang Khairul sebutkan tadi, pembelajaran ada cara dan kaedahnya, makanan juga cukup. Bagaimana pula daripada segi aspek emosi, psikologinya? Kerana kalau keadaan begini berterusan, adakah Khairul sendiri sebagai MPP boleh melihat ataupun mendapatkan maklum balas daripada mereka, adakah mereka ini berkehendakkan sangat untuk pulang ke kampung halaman ataupun mereka sebenarnya sudah menerima inilah realiti dan keadaannya, makanan dihantar, belajar secara online, adakah mereka ingin juga terus pulang ke kampung? Terima kasih. Berkaitan dengan pembancian pulangan pelajar nak balik dan sebagainya, kita pun sudah membuat bancian kepada semua pelajar yang berada di UPM dan juga di luar kampus. Rata-rata sebanyak 85% pelajar ingin pulang dan 15% lagi pelajar yang nak stay di kampus. Sebabnya mungkin ada lagi segi kekurangan internet di rumah dan tidak capai tempat yang kondusif untuk belajar dan sebagainya. Dan kita pun ambil maklum. Tapi dari segi buat masa ni, dari segi psikologinya, dari segi emosinya, rata-rata pelajar UPM dalam keadaan masa terkawal, kita juga bukan sahaja kebajikan dari segi sistem makanan. Kita juga beri kebajikan diorang dari segi sistem of psikologi. Iaitu khidmat dan bimbingan dan kaunseling secara atas talian dengan bersama bahagian kaunseling UPM. Jadi saya rasa kita dapat bantu pelajar untuk terus positif dan bukan sahaja nak sebagai dalam juga kita dapat beberapa pelajar yang mungkin dalam keadaan depresi, yang mungkin keadaan sudi dan sebagainya berjauhan. Alhamdulillah mereka pun terima dengan dan akut dengan perintah lembaga yang telah dikeluarkan oleh dan sebagainya. Dan kita kalau mengikut apa yang diputus oleh sebagainya, kita juga akut dengan keadaan sekarang dan situasi. Dan kita pelajar-pelajar UM juga akan mahu pelajar mana kita tahu keadaan mereka dan keberadaan mereka di industri lebih selamat berbanding di rumah bila keluar sebagainya. Walau bagaimanapun, kita lihat juga dari segi yang telah dikeluarkan oleh Malaysia, kalau telah dibicarakan dan sebagainya, itu kita akan juga akut. Kita akan mengikutlah kaedah yang tepat dan solusi yang bagus untuk keadaan sekarang. Baik, terima kasih Khairul Amirin Khairuddin, Timbalan Naib yang di-Pertua Kebajikan dan juga Infrastruktur Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia UPM di atas perkongsian tersebut. Kita harapkan Khairul Amirin dan juga rakan-rakan lain ataupun pelajar-pelajar yang berada di kampus ketika ini terus cekal, terus patuhi arahan pihak berkuasa dan menjaga tahap kebersihan diri dan juga penjarakan sosial, serta yang paling utama jaga kesihatan mental, hubungi keluarga dan juga rakan-rakan, pastikan mereka sentiasa dalam keadaan baik. Terima kasih Khairul di atas perkongsian itu tadi.